Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, ini video kita yang pertama untuk aquaponik dekat rumah baru ni, dan saya rasa untuk tahun ni pun ni adalah video yang pertama untuk aquaponik. Untuk tahun ni alhamdulillah memang banyak dugaan, bermula daripada pindah rumah, kemudian anak saya sakit, pergi hospital, bila dah duduk ke hospital dapat pula penyakit lain, balik rumah kemudian seorang lagi pula sakit. Masa saya duk angkat-angkat barang ni, saya sendiri pun sakit, tapi penyakit saya ni penyakit yang dah lama lah. Cuma kadang bila saya tersalah angkat barang tu, penyakit tu datang balik. Saya ada masalah dengan belakang, lower back pain. Sekarang ni belum betul-betul pulih lagi, tapi saya dah boleh berjalan, boleh bergerak, dah boleh angkat barang sikit-sikit lah. Tapi saya tak boleh lagi angkat barang yang terlalu berat. Dan untuk sistem yang ada ni pun anak saya yang sulung, anak saya yang tolong cuci tangki, masukkan air, pasangkan semua kata-kata ni, anak saya yang tolong. Jadi progres untuk aquaponik ni slow sikit lah. Dan dalam tengah duk sakit tu pun sempatlah saya siapkan satu pemasangan sistem kuasa solar untuk kebun durian. Sebenarnya terpaksa siapkan juga, benda tu dah pending lama. Dan sebab pending, yang pertama, peralatan saya nak gunakan ni peralatan yang lebih berkualiti. Jadi kita terpaksa bawa masuk daripada luar negara. Jadi shipment tu ambil masa yang agak panjang sikit. Dan yang kedua, sebab owner dekat tempat tu selama ni dia terpaksa belanjakan dekat RM200 lebih seminggu untuk kos petrol. Dan bagi saya situasi macam ni memang sangat sesuai lah untuk kita gunakan sistem kuasa solar. Lepas pasang solar tu memang banyak perkhidmatan lah. Setahun pun saya rasa dah balik modal lah. Dan lepas ni owner boleh letak peti air dekat kebun. Lagipun puasa pun dah nak dekat, jadi lebih mudah lah bila bulan puasa dah ada peti ais dekat kebun. Dan sekarang ni pun untuk pemasangan solar ni saya fokus kepada kawasan yang off grid, maksudnya tempat yang memang langsung tak ada bekalan elektrik. Dan yang kedua, untuk sebagai backup power, pam oksigen untuk sistem ternakan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan buat sistem biofloc, oksigen tak boleh mati, dekat situ kita gunakan sistem kuasa solar. Dan tak semestinya kena ada solar panel, tapi kita gunakan inverter solar dengan bateri sebagai backup power dalam UPS mode lah. Tapi untuk pemasangan tu saya tak boleh nak angkat barang, jadi tim saya lah yang bawa naik solar panel ke atas yang buat pemasangan. Saya cuma cek dia punya wiring dan juga setting untuk inverter sajalah. Nasib baiklah ada tim yang boleh membantu. Tapi tujuan video kita hari ni bukanlah nak cerita tentang masalah saya, nak cerita pasal penyakit saya, bukan. Tapi hari ni saya nak share dengan tuan-tuan lagi satu spesies ikan yang saya rasa sangat sesuai untuk kita ternak dalam sistem aquaponik. Sebelum ni kita ternak ikan tilapia, jackperch, lobster air tawar ataupun udang kara air tawar. Kemudian kita try dengan siakap putih, dan sekarang ni saya tengah try siakap merah ataupun ada orang panggil sebagai ikan kaci. Dan nama sebenarnya adalah mangrove jack ataupun singkatannya di kalangan pemancing orang panggil sebagai MJ. Jadi untuk dekat channel saya akan panggil sebagai siakap merah. Dan sebenarnya tapi tak banyak. Saya cuba sekarang ni dalam 36 ekor saja ikan siakap merah ni. Biasanya kalau kita beli benih ikan siakap daripada benih aquamarine daripada Cik Shariza ni, minimum order adalah 100 ekor. Dan harga untuk siakap merah ni harga dia lebih mahal sikit sebab proses nak hasilkan benih siakap merah ni adalah lebih complicated dan susah sikit nak jadi. Jadi harganya agak tinggi sikit lah. Kalau siakap putih, harga seekor anak benih RM1.80. Untuk siakap merah ni seekor RM3.50. Harga dia lebih kurang macam harga jackperch lah. Tapi bagi saya, walaupun harga dia tinggi, saya rasa berbaloi kita bela dalam sistem aquaponik ni sebab dia punya survive rate tu, kadar kematian tu kurang kalau kita nak bandingkan dengan siakap putih. Dan benih yang saya dapat ni pun tak sampai 100 ekor sebab Cik Syarizan hantar untuk saya cuba ternak dalam sistem aquaponik. Dan sebenarnya dah ramai juga kawan-kawan kita yang dah cuba. Cuma saya nak sesuaikan dengan sistem saya untuk ternakan ikan siakap merah ni. Untuk ternakan siakap merah ni, dia sama juga dengan siakap putih sebelum ni dari segi parameter air, sistem ternakan, semuanya sama. Dan untuk nilai pH dan sebagainya pun sama. Dan macam saya beritahu sebelum ni, untuk sistem ternakan saya semuanya saya gunakan air paip, saya tak gunakan air sungai dan sebagainya. Sebab bagi saya gunakan air paip ni lebih mudah. Air paip kita memang dah terawat, cuma kita perlu keluarkan saja klorin. Kita gunakan penapis klorin. Dan ada juga yang tanya, boleh tak nak gunakan air paip dengan anti klorin? Boleh, tapi bagi saya yang lebih mudah tuan-tuan gunakan penapis klorin. Sebab kalau kita gunakan anti klorin, masa kita nak top up ataupun nak tambah air tu, susah kita nak dapatkan sukatan yang betul. Dan cara yang paling mudah, gunakanlah penapis klorin. Dan untuk sistem yang tuan-tuan nampak ni pun belum ada apa-apa lagi filter dan sebagainya. Ini tong untuk filter tapi saya belum pasangkan lagi, saya cuma letak saja kat sini. Dan sekarang ni kita cuma ada tangki, masukkan air,
saya letakkan bubble oksigen. Dan untuk tenakan ikan sekap ni sama ada merah ataupun putih, oksigen memang wajib. Dan kalau tak ada oksigen, ikan ni akan mati. Jadi oksigen memang wajib. Sekarang ni cuma ada tangki, ada oksigen dan saya bagi makan. Belum ada sistem aquaponik, belum sambung pada filter lagi, dan filter ni pun belum siap lagi. Ni filter yang kita buat dulu, kita ada vortex filter dengan biofilter, belum set up lagi. Benih ni sampai itu pada hari Sabtu lepas. Hari ni pun hari Sabtu, bermaksud dah seminggu lah benih ikan sekap merah ni ada dalam tangki ni, dan sampai sekarang pun belum ada seekor pun yang mati lagi. Alhamdulillah. Sebab itulah saya rasa ikan sekap merah ni dia lebih lasak kalau kita nak bandingkan dengan ikan sekap putih. Tapi bila tak ada filter ni, air pun kotor sikit dan amonia pun tinggi juga saya rasa ni. Tapi setakat ni alhamdulillah masih lagi bertahan, belum ada yang mati. Dan lagi satu benda yang saya nampak dengan sekap merah ni, kalau kita nak bandingkan sekap merah ni dengan sekap putih, sekap merah ni dia nampak lebih aktif lah berbanding sekap putih. Sebenarnya nak tangkap pun memang agak susah sikit, memang lincah. Okay, inilah dia benih ikan sekap merah ataupun ikan kaci. Kita tengok lagi sekali, dia dapat banyak supaya lebih jelas. Inilah rupanya benih. Sekali tengok nampak macam benih ikan puyuh pada, tapi inilah dia benih ikan sekap merah. Ada nampak macam jalur-jalur sikit sini. Dan makan memang kuat kalau nak bandingkan dengan sekap putih. Dan yang paling penting, kita elok kita cari benih ataupun jenis-jenis ikan yang lebih lasak lah. Okey, kebiasaannya kalau benih ikan yang baru ni saya terus masukkan ke dalam sistem aquaponik. Tapi sistem aquaponik ni belum ready lagi, pump pun belum pasang lagi. Saya cuma letak je gata dan masukkan aquapod dalam ni. Sistem ni belum berfungsi lagi. Tapi untuk kali ni kita buat sedikit perbezaan lah sebab sistem pun tak ready. Dalam ni masih ada lagi ikan sekap putih yang dah besar, ada lagi dalam ni. Tilapia dengan seekor ikan sekap putih. Jadi saya nak benih ni saya masukkan dalam tangki ni, dan yang ni kita akan jadikan sebagai tangki asuhan. Untuk ni kita takkan pasangkan gata untuk tanaman aquaponik, tak ada. Cuma kita ada tangki dengan filter lah. Filter ada dua, vortex filter dengan biofilter untuk hapuskan amonia. Jadi untuk ni, untuk sementara ni, untuk tangki asuhan ni, saya akan pasangkan filter dan juga biofilter untuk atasi masalah amonia. Bila dah besar sikit, mungkin dalam lagi sebulan ataupun 2 bulan, ikan dalam ni dah harvest, baru kita akan pindahkan ikan ni ke dalam kita punya tangki yang besar ni. Sebenarnya saya dah nak harvest ikan dalam ni, tapi masalahnya sebab ikan tak banyak, tangki besar nak tangkap susah sikit lah. Saya nak tunduk lama-lama pun tak boleh, sakit belakang. So, tapi nanti tengoklah, kita biar dia besar sikit, mungkin kita kena keluarkan sikit air ni, baru kita boleh tangkap ikan tu. Kemudian baru kita akan pindahkan sekap merah masuk dalam tangki ni nanti. Tapi lambat lagi lah. Okay, itulah bila nikmat kesihatan tu dah ditarik balik sikit tu kan, terasa juga lah. Dan lagi satu masalah untuk rumah ni, untuk aquaponik, sebab ruang untuk pokok ni memang tak besar. Ni saja ruang yang ada. Sebab bumbung, tuan-tuan boleh nampak bumbung ni. Sampai ke sini ni saja ruang yang ada. Sebelah sana saya tak nak kacau lah. Kalau kereta nak parking kat dalam, susah juga kalau ada pokok kat sana. Jadi ruang untuk tanaman pokok ni memang ruang ni saja yang ada. Tapi tak apalah, sebab saya gunakan sistem aquaponik ni, dan fokus saya bukanlah untuk tanaman, fokus saya adalah untuk ternakan. Dan saya gunakan tanaman ni adalah untuk menghapuskan amonia saja. Dan bagi saya untuk aquaponik ni, kalau tuan-tuan nak fokus kepada tanaman mungkin kurang sesuai. Sebab kita perlu tambah nutrien tambahan kalau kita nak pokok kita subur. Tapi kalau nak gunakan aquaponik sebagai sistem filter, memang sangat terbaik lah. Dan saya pun biasanya saya gunakan aquaponik ni hanyalah sebagai sistem untuk filter. Dan tanaman yang saya tanam dekat sini, contoh macam daun kari, serai, kunyit pun dah nak layu dah hujung tu, halia, cili, ataupun tanaman-tanaman yang herba lah yang kita boleh gunakan lama. Kalau tuan-tuan nak tanam sawi, kangkung semua tu boleh. Tapi kalau untuk sawi, kalau tak cukup iron, daun dia akan jadi warna kuning lah. Dan bagi saya, kalau nak fokus untuk tanaman, lebih elok tuan-tuan buat hidroponik. Dan lagi satu tentang tanaman ni, sekarang ni saya tengah eksperimen dengan cendawan tiram. Dan untuk cendawan tu pun sama juga. Cendawan sebenarnya mudah, kita beli bongkah, kita letak, kita siram, dan dalam tempoh masa 5 hari kita dapatlah kutip hasil cendawan tu. Tapi masalah dengan saya ni, kadang-kadang nak siram sehari 2 kali tu pun kadang-kadang mungkin saya tak sempat, kadang saya terlupa. Jadi untuk cendawan tu sekarang tengah eksperimen,
kita akan buat automation lah. Automation untuk siram, menggunakan humidifier untuk sejukkan bongkah cendawan tu. Dan sekarang ni saya tengah cari cara macam mana nak sejukkan kotak untuk tanaman cendawan tu. Nanti saya akan share lah, dan termasuk juga monitoring system untuk tanaman cendawan tu. Sama juga kita akan gunakan sistem yang sama untuk monitor sistem aquaponik dan juga sistem untuk cendawan. Kalau untuk hidroponik, sebelah belakang rumah ada ruang sikit tapi kecil saja. Saya pun tak pastilah sistem apa ataupun design sistem hidroponik yang sesuai dengan ruang yang dekat belakang rumah tu, sebab memang agak terlalu sempit lah. Untuk tangki asuhan siakap merah ni pun tak ada apa sangat pun, cuma saya nak siapkan filter, vortex filter dengan biofilter ni. Dan untuk cara tuan-tuan nak buat vortex filter dan juga biofilter ni memang dah ada video lama dah. Tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni lah, macam mana cara untuk buat filter ni dan macam mana nak buat sambungan. Dan untuk pump, saya gunakan pump ni je, pump DC 12 volt, pump 20 watt ni. Saya suka gunakan pump ni sebab pump ni kita boleh gunakan dengan sistem kuasa solar, sistem 12 volt tanpa inverter. Dan kalau tuan-tuan nak buat sistem aquaponik dekat kawasan kebun yang mana tempat tu memang tak ada power pada elektrik, tuan-tuan boleh gunakan pump ni, pump 12 volt DC dan sistem kuasa solar yang kecil saja. Dan saya rasa mungkin saya akan share nanti macam mana tuan-tuan nak buat sistem kuasa solar yang kecil untuk pump water pump ni, pump DC ni. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia nak buat aquaponik dekat rumah, tak ada ruang, ada kebun, tapi kebun pula tak ada power, tak ada tenaga elektrik. Jadi untuk situasi tu tuan-tuan boleh gunakan solar. Dan sistem solar yang kita perlukan ni bukanlah sistem yang besar penuh panel atas bumbung macam dekat biasa orang pasang dekat rumah tu. Untuk pump ni solar panel 100 watt pun dah cukup, bateri 50 mAh ataupun 100 mAh pun dah cukup dah untuk run pump ni 24 jam. Ataupun tuan-tuan ada option untuk run pump ni hanya pada waktu siang saja, malam kita off, boleh gunakan timer dan banyak option yang kita ada. Jadi sebab itulah daripada mula itu lagi saya suka perkenalkan sistem kuasa solar dan juga projek-projek DIY ni dalam channel aquaponik ni. Sebab sekarang ni kita tengok pelbagai situasi dalam pertanian ni. Kadang kita nak buat pertanian, contoh nak buat fertigasi, dah ada tanah tapi masalah tak ada power elektrik, so projek tak boleh nak jalan juga. Jadi sebab itulah dekat channel ni memang saya share tentang aquaponik, tentang pertanian, tentang solar, tentang projek-projek DIY. Dan selepas ni pun kita ada lagi untuk video-video tentang monitoring system. Semua tu tuan-tuan boleh gunakan dalam pertanian. Dan untuk kita majukan bidang pertanian ni, kita tak boleh harapkan agensi kerajaan saja. Dan kita sendiri pun kita kena sama-sama berusaha, kita kena sama-sama develop untuk majukan pertanian dan ataupun penternakan ni. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.